Okay, Assalamualaikum. Sekarang dah pukul 10, cuma saya tengok baru 11 orang. So, kita tunggu kawan-kawan yang lain Saya bagi masa 5 minit untuk kita tunggu kawan-kawan yang lain. Okay, Assalamualaikum. Kita dah pukul 10.05 pagi. Jadi saya akan mulakan perjumpaan kita pada pagi ini. Kawan-kawan yang lain belum masuk, minta tolong remind diorang Just in case kalau ada seorang yang beritahu dia ada hal, so seorang tak dapat join. Okay. So, total kita hari ni akan ada 27 orang. Okay, so sebelum tu saya nak kita mulakan majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke majlis perjumpaan penasihat akademik. Kiranya kesemua awak 28 orang dalam kelas 1E adalah di bawah tanggungjawab saya dari segi akademik. Nama saya Raziman bin Muhammad Yusof. Boleh panggil saya Sir Raziman.
Ini adalah agenda kita hari ini. Pertama sekali kita akan buat sesi ta'aruf, iaitu sesi memperkenalkan diri. And then perkara kedua adalah saya nak berbincang berkenaan dengan perkara yang perlu dilakukan oleh setiap pelajar. And then perkara ketiga, agenda ketiga kita hari ini, saya nak jawab soalan-soalan berkaitan dengan perkara yang berbangkit berkaitan dengan hal-hal akademik awak, tak kira lah dari segi registration ke ataupun ada masalah nak kena balik ke kampus ke, boleh bincangkan sekejap lagi. Okay. Okay, so sebelum kita mulakan, saya nak semua pelajar perkenalkan diri. Boleh buka kamera. Maksud perkenalkan diri tu, tolong beritahu nama, asal dan juga sama ada awak berada di kampus ataupun di rumah, dan status vaksinasi awak. Tu ada 4 perkara nama, asal, status vaksinasi dan juga sama ada duduk di kampus ataupun duduk di rumah. Okay, so saya mulakan dengan ikut name list ni. Ahmad Ishraf, ada ke? Ada, sir. Okay, alright. Boleh buka kamera? Ya. Okey. Nama saya Ahmad Ishraf bin Amran. Asal daripada Kuala Lumpur. Lepas tu duduk dekat rumah. Status vaksinasi fully vaccinated. Alright, good. Terima kasih Ishraf daripada KL kiranya duduk di rumah. Okay, terima kasih. Alright, seterusnya boleh saya dapatkan Aira Sakinah. Aira Sakinah ada ke? Yes, sir, ada. Nama saya Aira Sakinah. Saya asal Johor, duduk dekat rumah, dah lengkap 2 dos vaksin. Alhamdulillah. Okay. Thank you Aira. Alright, so boleh saya dapatkan Alif bin Zulkifli. Alif bin Zulkifli ada ke? Ada. Okay, kalau tak ada, saya teruskan dengan Atikah binti Khairul Anwar. Atikah binti Khairul Anwar ada ke? Okay. Kamera saya tak kuat. Okay, teruskan. Okey, nama saya Atika. Saya dari Pulau Pinang. Saya duduk di rumah dan saya dah lengkap 2 dos. Alhamdulillah. Okay, tahniah Atika. Next one boleh saya dapatkan Farah Natasha. Yes, sir. Okay, nama saya Farah Natasha, asal KL, menetap di rumah dan dah fully vaccinated. Terima kasih Farah Natasha. Tahniah sebab dah lengkap vaksinasi. So boleh saya dapatkan yang seterusnya Hana Humaira. Assalamualaikum. Nama yang diberi Hana Humaira. Tempat saya tinggal dekat Petaling Jaya, Selangor. Duduk dekat rumah dan status vaksin dah fully 2 dos. Tahniah Hana Humaira. Okey. Terima kasih. Alright, so boleh saya dapatkan seterusnya Irdina Naura. Ada ke Irdina Naura? Okay, Irdina Naura tak ada. Sekejap lagi saya panggil balik. Seterusnya Mia Nurhani. Ada sejak
Nama saya Mia Nurhani. Saya duduk dekat Shah Alam, Selangor. Saya sekarang dekat rumah. Saya dah fully vaccinated. Okey, tahniah Mia. Terima kasih. Alright, so boleh saya dapatkan seterusnya Muhammad Zafri bin Muhammad Zaid. Zaid. Ada saya ada. Okay. Nama saya Muhammad Zafri bin Muhammad Zaid. Asal daripada Terengganu. Belajar kat rumah. Lepas tu vaksin lengkap. 2. Alright, terima kasih Zafri, tahniah sebab dah full vaccinated. Alright, so seterusnya boleh saya dapatkan Muhammad Adam Izman. Ada ke? Muhammad Adam Izman. Ya, saya. Okey. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Adi Izman. Saya dari Negeri Sembilan, duduk di rumah dan saya telah lengkap 2 dos vaksin. Alright, tahniah Adam. Alright, terima kasih. So boleh saya dapatkan pelajar seterusnya Muhammad Asif Akil. Ya, ada sir. Ada. Nama saya Muhammad Asif Akil. Tinggal dekat Tanjung Malim, Perak. Duduk kat rumah. Status vaksin dah fully. Okey, tahniah Asif, terima kasih. Alright, seterusnya boleh saya dapatkan Muhammad Fahmi bin Nur Azlan. Ada sir. Okey. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Fahmi. Tinggal di Tangkak, Johor. Saya sekarang berada di rumah. Sudah full vaksinasi. Alright, terima kasih Fahmi. Tahniah fully vaccinated dah. Alright, so seterusnya adalah Muhammad Hifzani. Muhammad Hifzani bin Azman, ada ke? Okey, kalau tak ada, kejap lagi saya akan panggil Muhammad Nazrin Akmal. Ada ke Muhammad Nazrin Akmal? Ada sir. Okey, alright. Nama saya Muhammad Nazrin Akmal bin Mazlan. Saya tinggal di Melaka. Saya belajar di rumah. Saya dah full vaccinated. Alright, tahniah Nazrin. Terima kasih kerana kongsikan maklumat. Okey, so seterusnya Muhammad Syahis Izdani. Ada ke? Okey, kalau ada tu boleh teruskan ya. Syahid, saya rasa tak dengar. Tak dengar juga. Rasanya kena cabut balik earphone tu, pasang balik. Dengar, saya tak dengar. Okey, tak pun Syahis boleh buka dekat setting. Ada nampak button 3 tu. Tengok kat setting. Klik. Lepas tu tengok dekat audio. Dia ada keluar tak? Dia ada dekat setting tu, dia ada audio, video dengan host control. Dekat mikrofon dengan speakers. Boleh adjust kat situ. Dengar tak? Hello? Okay. Okay, alright. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Syahid Zani bin Muhammad Syahid. Berasal daripada Selangor, belajar dekat rumah. Status vaksinasi dah lengkap 2 dos. Okay. Terima kasih Syahid, tahniah kerana dah lengkap vaksinasi. So seterusnya kita dapatkan Nasrun Nabihah binti Muhammad Mar'i. Ada ke? Ada sir. Okay, good.
Nama saya Nasrul Nabiah binti Muhammad Mar'i. Asal daripada Selangor, duduk kat rumah, fully vaccinated. Alright, tahniah Nasrul. Terima kasih. And then seterusnya boleh saya dapatkan Nur Amira Natasha. Ada sir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amira Natasha binti Muhammad Arif Abilah, berasal dari Kuantan, Pahang. Sekarang berada di rumah. Status vaksinasi fully vaccinated. Terima kasih Amira. Congratulations sebab dah fully vaccinated. Okay, so seterusnya boleh saya dapatkan Nur Alia binti Abdul Malik. Hello. Ya, okey. Alia, cuma tak nampak. Belum buka video ke? Kamera? Okey, alright. Saya Nur Alia binti Abdul Malik. Saya berasal daripada Johor Bahru, Johor dan duduk di rumah. Saya dah fully vaccinated. Okey. Tahniah Nur Alia. Okey, terima kasih. Seterusnya boleh saya dapatkan Nur Batrisha binti Nur Azli. Assalamualaikum sir. Nama saya Nur Batrisha binti Nur Azli, berasal dari Selangor. Status vaksin saya lengkap 2 dos dan duduk di rumah. Okey, tahniah Batrisha. Okey, so seterusnya boleh saya dapatkan Nur Hazimah binti Khairuddin. Dengar tak? Dengar. Nama Nur Hazimah. Asal Perak. Sekarang duduk kat rumah. Dah lengkap 2 dos. Okey, tahniah Hazimah dah lengkap 2 dos vaksin. Terima kasih. Seterusnya saya nak dapatkan Nur Syafiqah Izzati binti Noah Rohaizi. Adakah Nur Syafiqah Izzati? Okey. Hello, Dengar. nama saya Nur Syafiqah Izzati, duduk Selangor, dah vaksin lengkap. Okey. Alhamdulillah, tahniah Syafiqah. So, seterusnya boleh saya dapatkan Nur Damia Amira. Ada sekejap. Hai, nama saya Nur Damia Amira binti Puan Kamarul. Saya duduk kat KL. Sekarang dekat rumah dah full vaccinated. Okey, bagus. Tahniah Nur Damia sebab dah fully vaccinated. Okey, so seterusnya boleh saya dapatkan Nur Hasnin binti Zulkafari. Yes sir. Okey, seterusnya. Nama saya Nur Hasnin binti Zulkafari. Berasal daripada Ipoh, Perak. Sekarang saya tinggal di rumah. Status vaksinasi fully vaccinated. Alright, terima kasih Nur Hasni. Tahniah kerana dah fully vaccinated. Okey, so seterusnya saya nak dapatkan Nurul Afiqah. Ya, saya. Okey, Nurul Afiqah teruskan. Nama saya Nurul Afiqah binti Faizal. Saya berasal daripada Selangor. Saya menetap di rumah dan status vaksinasi saya partially vaccinated. Okey, so next date bila ni? Ha? Dapat vaksin apa? Pfizer. So next second dose bila? Semalam. Oh, dah okey. Oh, dah cucuk dah lah. Cuma tengah tunggu tempoh dia. Okey, alright. Thank you. Okey. Terima kasih Afiqah. Next boleh saya dapatkan Nurul Husna binti Rizwan. Saya sir. Nama saya Nurul Husna binti Rizwan. Saya asal Selangor. Sekarang kat rumah. Status vaksin saya partially vaccinated. Baru first dose. Oh, baru first dose? Baru Okay, dapat vaksin apa? Pfizer. Pfizer. Next date bila? Lagi 2 minggu, 3 minggu?
Tak, 14.10. 14.10, okey. Tak lama dah lah. Okay, alright. Tahniah. Alright. So boleh saya dapatkan Kristina Fitriani. Minta maaf kalau nama saya salah sebut. Kristina Fitriani, betul ke? Ada tak? Okay, kalau tak ada, saya teruskan dulu dengan Siti Najiha. Siti Najiha? Oh, Siti Najiha rasanya tak ada, dia ada urusan tadi. Trisha Nazifa. Okay. Assalamualaikum. Nama saya Trisha Nazifa. Saya dari Kedah. Saya duduk di rumah sekarang dan saya dah lengkap 2 dos vaksin. Okey, terima kasih Trisha. Alright, so saya kembali kepada dah lengkap vaksinnya, tahniah. So saya kembali kepada yang tak ada tadi. Alif bin Zulkifli ada ke? Kalau tak ada, saya panggil lagi Irdina Naura. Irdina Naura dah ke? Ada juga. Seterusnya Muhammad Hifzani. Muhammad Hifzani ada ke? Kalau tak ada, saya panggil Kristina Tak apa Kristina, cuba try buka mungkin dekat setting, tekan kat ada 3 button tu dekat your screen. Cuba tengok dekat settings and then cuba tengok dekat audio, dekat mikrofon tu. Kristina dah try dah? Okay, maknanya mic problem ya. Okay, nanti tolong check ya sebabnya nanti kalau kelas memang akan banyak guna kamera dan mikrofon on your laptop. Sebab nanti nak interact dengan lecturer, so make sure that you have facility yang boleh digunakan ya. Alright, so saya teruskan manakala yang nama-nama yang saya panggil tadi tak ada, so saya kira absent lah ya untuk perjumpaan kita yang pertama ni. Okay, so saya nak share beberapa perkara. Sebelum saya mulakan, saya nak share berkaitan dengan sekejap ni. Okay, so saya nak berkongsi sedikit berkenaan latar belakang saya. Nama penuh saya Raziman bin Muhammad Yusof. Student selalu panggil Sir Raziman. Saya mengajar subjek transportation. Background saya memang bidang pengangkutan. Dan saya mengajar di Faculty of Business and Management. Saya berusia 32 tahun. Sekarang ni sedang melanjutkan pelajaran di peringkat PhD di Universiti Melaya. Saya adalah merupakan kiranya super senior awak lah. Saya dalam bidang transportation untuk masters. Degree saya pun dalam bidang transportation juga. So memang kalau ada apa-apa soalan nak tanya berkaitan dengan masa depan ke dari segi pekerjaan, insyaAllah saya boleh try untuk advice. Dan dari segi research interest saya adalah in terms of transportation planning dan juga public transportation policy. Dan saya pernah bekerja di Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat, SPAD, Agensi Pengangkutan Awam Darat dan juga di Universiti Melaya. Tapi untuk UiTM ni, ini adalah tahun pertama saya. Kiranya ini adalah semester kedua lah saya mengajar kat UiTM. Saya masuk di UiTM pada tahun 2020. Ini adalah sedikit gambar berkenaan dengan pengalaman bekerja saya. Saya pernah pergi ke parlimen. Saya kiranya salah seorang pembuat dasar lah dalam bidang pengangkutan dekat SPAD dahulu. Ini antara penulisan saya dekat dalam surat khabar. Okay, so berbalik kepada kita punya agenda tadi, perkara-perkara yang perlu dilakukan oleh setiap pelajar. So saya nak tanya, setakat ni semua dah tengok ke
file yang saya share dalam Google Drive tu? Dah buka ke? Belum. Belum? Okey. Alright. Jadi, saya nak terangkan dekat sini untuk tanggungjawab awak sebagai pelajar. Perkara pertama yang awak kena lakukan adalah yang pertama, setiap kali mula semester, cuba download kalender akademik. Tahu tak kalender akademik yang mana satu? Saya tunjukkan sekejap. Okey. So, ini adalah kalender akademik. Boleh nampak ke? Boleh. Boleh Boleh. Alright. Okey. Kalender akademik ni sangat penting sebabnya dekat sini macam awak adalah pelajar baru, dekat sini awak boleh tengok tarikh-tarikh penting, proses serahan dokumen. So di sini awak boleh semak tarikh-tarikh yang ada untuk serahan dokumen dan juga perkara-perkara penting. Okay. So scroll dekat bawah, tengok dekat sini. Bila tengok dekat sini, ini adalah bahagian yang penting untuk pengetahuan awak sepanjang semester. Jadi setiap kali awal semester, tugas awak yang pertama adalah download kalender akademik dan tengok tarikh-tarikh penting dekat sini. Okey. Bila awak tengok dekat sini peringkat program pradiploma dan diploma iaitu awak, tengok dekat sini kuliah pertama bermula pada 10 Oktober minggu depan, hari Ahad minggu depan. Dia ada bintang ni sebabnya kita mengikut kalender dekat Johor. Kalau yang dah biasa duduk KL tu, dia struggle sikit lah sebabnya selalunya bermula hari Senin. Tapi dekat Johor, setiap kelas kita bermula pada hari Ahad ikut waktu bekerja di sebelah Johor. Hari Ahad hingga Khamis. Jadi kelas pertama akan bermula pada 10 Oktober sehingga 20 November. Jadi perkara pertama yang saya nak awak buat adalah setiap semester adalah download kalender akademik untuk tengok tarikh-tarikh penting ni. Dekat sini dia akan beritahu awak akan cuti 1 minggu untuk cuti khas perayaan untuk Christmas. Dekat sini pun ada cuti pertengahan semester. Jadi bila awak dah tahu apa your expectation, awak boleh plan lah, awak boleh jangka bila awak akan ada cuti seminggu dan juga bila kuliah akan bermula semula. Dekat sini dia akan beritahu juga cuti semester. Dia akan bermula daripada 24 Februari sehingga 27 Mac. Cuti semester nanti 5 minggu sahaja. Lebih kurang dalam sebulan lebih lah. Okay. Perkara kedua, setiap kali bermula semester, tanggungjawab awak sebagai pelajar adalah untuk isi exit dan juga entrance survey. Exit dan entrance survey ni, setiap kali bermula kelas untuk setiap subjek, setiap pensyarah akan maklumkan kepada awak perlu isi entrance survey. Entrance survey ni dia adalah satu survey yang dijalankan untuk para pelajar isi. Contohnya bagi subjek, contohnya awak akan belajar subjek account nanti, dia akan bagi satu survey, dia ada markah 1 sehingga 5. Jadi dalam entrance survey tu, tugas awak, dia kata awak tak pernah belajar account sebelum ni, daripada markah 1 sehingga 5, 1 tu tak pernah kurang faham, sehingga neutral, 3 neutral, 5 sangat faham. Jadi sebelum awak masuk sesuatu subjek tu, semestinya awak letaklah markah sebagai 1, iaitu kiranya tak ada pengalaman sebelum ni belajar account. Bila habis 1 semester, awak bertanggungjawab untuk isi exit survey. Exit survey ni adalah survey yang dijalankan selepas habis sesuatu pengajaran dan pembelajaran satu semester. Selalunya ia dijalankan pada minggu ke-14 lah. Minggu 14 tu minggu terakhir pembelajaran. Dalam satu semester dia ada 14 minggu. Okay. Trisha tolong ulang, dalam satu semester ada berapa minggu yang saya sebutkan tadi? Trisha dengar ke? Okay, boleh saya dapatkan Trisha? Trisha dengar ke tadi saya sebut berapa minggu? Ada berapa minggu dalam satu semester?
Okey, kalau Trisha tak dengar, boleh saya dapatkan Ishraf. Ahmad Yes, sir. Ishraf. Tadi saya dah Ah. sebutkan, okey, berapa minggu dalam satu semester? Dia 14 minggu. Bagus. Okey, thank you Ishraf. Okey, jadi dalam masa 14 minggu tu, awak bertanggungjawab untuk isi entrance dan juga exit survey. Itu dari segi subjek. Pada minggu ke-14 juga, selepas awak habis pengajaran dan pembelajaran, tanggungjawab awak yang ketiga adalah untuk isi survey SUFO, SUFO, SUFO SUFO ni untuk memberi macam markah lah kepada pengajaran pensyarah-pensyarah. Andai kata pensyarah tersebut awak rasa seronok belajar dengan subjek tu dengan dia, awak boleh bagi markah yang tinggi lah melalui SUFO tu. Okay. Tu boleh saya dapatkan Farah Natasha. Tadi saya dah sebut survey berkaitan dengan pensyarah. Boleh sebutkan nama survey tu tak? SUFO, sir. SUFO, bagus. Okay, alright. Okay, good. Okay, so itu adalah tanggungjawab awak sepanjang semester. Perkara seterusnya yang saya nak share dengan awak adalah berkaitan dengan subjek-subjek. Semua pernah tengok ke list yang saya share dalam group dalam Google Drive tu? Dah. Okay, so dekat sini saya nak awak betul-betul faham sebabnya nanti bila dah masuk semester, saya harap sebabnya untuk subjek part 1 dekat sini semester pertama dia panggil part dari segi semester pertama adalah part 1. Dekat sini saya dah color coded kan ikut awak punya bahagian. Okay, so untuk semester pertama ni awak tengok dekat bahagian ni, kat sini bahagian ini adalah ikut semester. So untuk semester pertama awak akan belajar 8 subjek. Ada ACC 106, CTU 101, ELC 121, HBU 111, MAT 112, MDT 162, TAC 101 dan UED 102. Total semua subjek yang awak akan belajar untuk part 1 adalah 8 subjek. Jadi setakat ni ada siapa-siapa yang masih belum settle lagi untuk 8 subjek ni registration dia untuk kelas E. Semua dah register kan? Dah, sir. Okey, semua dah dapat kelas E Sudah, sir. Okey. Jadi yang mana yang nak tukar hari tu Mandarin dengan Arab tu dah settle ke? Dah, sir. Okey, dah. Alright. Untuk makluman, kalau untuk mana yang tukar Mandarin dengan Arab tu, untuk part 2 nanti pun akan ada sambungan pada subjek bahasa. Kalau awak nak tukar part 2 dah tak boleh sebabnya mana yang awak dah tukar pada part 1 ni, awak kena maintain sehingga habis subjek tersebut. Okay, kita tengok pada semester kedua. Okay, dekat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 subjek juga. Okay, untuk semester pertama, subjek transportation masih belum ada. Subjek transportation awak akan belajar dalam semester kedua iaitu Introduction to Transport. Kiranya ini adalah awak punya core subjek lah. Alright, untuk semester ketiga, nombor 17 hingga nombor 23. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 subjek. Untuk part 4 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 subjek juga. Bila awak semakin naik semester, semakin banyak subjek-subjek core awak itu subjek transportation. Kalau tengok dekat sini, part 3 awak dah ada Transport Society and Environment. Dan juga untuk part 4 dia dah banyak subjek-subjek transportation, contohnya macam business logistics dan juga introduction to transportation economics. Masuk part 5 iaitu semester terakhir awak, dia your core subject would be TPT 350 Corporate Strategy and Policy in Transport dan juga TPT 370 Transport and Tourism. Okey, setakat ni untuk subjek-subjek ni ada apa-apa soalan ke? Tak ada. Okey. Saya nak share satu benda sekejap ni.
Okey, saya rasa waktu minggu destinasi siswa dah maklumkan kepada awak untuk setiap satu semester maksimum jam kredit yang awak boleh ambil untuk pelajar diploma adalah 20 jam kredit. Ada dimaklumkan ke sebelum ni? Ada sir. Ada, okey. Alright, saya bagi satu situasi ya. Kalau boleh, saya nak pesan kepada semua. Saya faham first semester ni adalah semester di mana awak nak adjust yourself daripada sebelum ni, daripada persekolahan kepada persekitaran universiti. Dan kebetulan pula pada semester pertama, awak ada banyak subjek calculation. Saya rasa kalau awak ada macam kekurangan dari segi calculation, mungkin boleh usaha lebih sikit sebabnya kebanyakan selalunya para pelajar dia akan mengalami masalah untuk subjek accounting dan juga business mathematics. Sebab dua-dua subjek ni dia subjek pengiraan. Jadi kalau ada apa-apa masalah semasa kelas, saya galakkan untuk awak bertanya soalan kepada pensyarah. Sebab pensyarah dia lagi suka kalau awak tanya soalan. Dia lagi seronok nak explain dia punya pengajaran. Okey, masalah akan timbul pada semester hadapan. Kalau saya bagi contoh katalah salah seorang daripada awak, saya tidaklah doakan, saya nak bagi situation. Katalah salah seorang daripada awak gagal subjek account ACC 117 ni. Jadi 3 jam kredit ni kena bawa kepada semester hadapan iaitu semester kedua. Tetapi semester kedua awak punya jam kredit dekat sini wujud pada plan pengajian yang saya dah bagi dalam Google Drive ni. Okey. Total jam kredit awak dah 20 jam. Jadi subjek account yang awak fail pada semester pertama ni awak kena tarik kepada semester kedua. Jadi awak kena drop salah satu subjek untuk part 2. Okey, itu situasi pertama. Tetapi andai kata semester kedua awak ada masalah juga iaitu fail salah satu subjek dekat sini. Total dia dah 20 jam. Jadi awak tak boleh bawa subjek yang sebelum ni ke semester seterusnya. Jadi awak kena drop subjek tersebut dan kena adjust dekat semester-semester seterusnya. Masalah akan timbul bila awak punya jam kredit dah sampai maksimum di mana awak kena extend semester ke-6. So saya nak beritahu awal, saya nak ingatkan supaya kamu semua nanti boleh plan betul-betul. Kalau ada masalah, kalau rasa macam susah, minta rujuk pada pensyarah tersebut supaya awak boleh lulus semua subjek yang diberikan, supaya nanti bila awak sampai ke part 5 awak tak ada masalah untuk subjek-subjek yang tersangkut sebelum ni. Okey, so setakat ni ada apa-apa soalan ke? Tak ada sir. Tak ada Okay. Okey, satu lagi saya nak beritahu berkaitan dengan etika lah, berkaitan dengan awak, macam mana awak deal dengan pensyarah-pensyarah. Saya sebagai penasihat akademik, saya nak bagi tips lah. Andai kata awak perlu berurusan dengan mana-mana pensyarah, tak kiralah dari mana-mana medium, especially sebab sekarang ni WhatsApp adalah salah satu platform yang kita sering gunakan. Perkara pertama yang awak kena amalkan bila nak approach mana-mana pensyarah, tolong kenalkan dirilah. Sebabnya pertama, sebab kami ada ramai pelajar, untuk kami save nombor satu-satu tu agak susah. Jadi bila awak kenalkan diri setiap kali awak approach, contohnya macam hari tu ada pelajar mesej saya tanpa kenalkan diri, jadi saya tak tahu siapa yang kontak saya. So kalau boleh setiap kali WhatsApp, tolong kenakan nama lah. Contohnya Ishraf ada masalah, nak WhatsApp saya, cakap Assalamualaikum sir, ni Ishraf daripada kelas 1E. So saya boleh ambil tahu. Okey, perkara kedua adalah in terms of pengurusan masa awak semasa kelas nanti. Katalah kelas pukul 8, janganlah pukul 8 tu baru nak masuk Google Meet. Seboleh-bolehnya 5 hingga 10 minit sebelum kelas bermula,
dah masuk dalam Google Meet tersebut ataupun mana-mana platform yang pensyarah tersebut gunakan. Okey. Perkara yang kedua, sebab disebutkan semua orang ada di rumah masing-masing, jadi awak tak boleh jumpa saya dekat office. Jadi kalau ada apa-apa masalah boleh terus WhatsApp saya. Okey, perkara yang ketiga adalah in terms of deadline dan juga tarikh-tarikh penting untuk setiap subjek. Tanggungjawab awak kena make sure plan dan juga kena patuhilah deadline tersebut. Tarikh akhir untuk contohnya nak serahkan assignment. Make sure jangan buat last minute, buat awal. And then in terms of bila kelas online nanti, saya faham. Bila kelas online ni kita ada banyak halangan. Jadi cuba sehabis baik untuk fokus pada kelas-kelas awak, especially untuk kelas-kelas yang ada subjek pengiraan. Untuk first sem ni dia memang banyak subjek pengiraan, so saya harap semua pelajar saya boleh pay attention in your class. Dan juga kalau ada apa-apa isu, jangan segan untuk kontak saya berkaitan dengan isu akademik awak ya. Contohnya ada masalah registration ke ataupun ada masalah untuk submit borang PTTN ke, boleh maklumkan kepada saya. Okay, so etika yang jangan lakukan untuk saya adalah kalau boleh elakkanlah untuk WhatsApp saya selepas waktu bekerja, sebabnya phone saya ni memang saya khususkan untuk pelajar. Selepas pukul 7 malam tu memang saya dah tak tengok phone lah. Kalau boleh try untuk contact sebelum pukul 7 malam, dan kalau ada emergency dan baru call ataupun contact saya. In terms of your assignment, ini memang selalulah copy paste tu adalah satu perkara yang selalu dilakukan. Jadi kalau boleh avoid copy paste, write your own words. Okay, in terms of perjumpaan penasihat akademik, sebab awak adalah pelajar semester pertama, of course kamu semua ada banyak soalan-soalan yang nak ditanyakan berkenaan your academic matters. Jadi saya nak buat 3 kali perjumpaan sepanjang semester ni. Pertama, minggu pertama semester, sepatutnya saya buat minggu depan tapi saya buat awal. And then pada pertengahan semester nanti saya akan jumpa awak sekali lagi. Kalau ada apa-apa masalah, kita boleh bincang pada perjumpaan ni. Dan seterusnya pada penghujung semester. So saya akan jumpa awak 3 kali. Minggu pertama, pertengahan semester dengan penghujung semester. Okay, so boleh saya dapatkan Nurul Husna? Ya, saya sir. Okay, so berapa kali saya akan jumpa awak untuk penasihat akademik ni? Perjumpaan 3 kali. Okay. 3 kali tu bila? Minggu pertama SEM, pertengahan SEM dengan hujung SEM. Okay, bagus. Tahniah. Terima kasih Husna. Alright. Okay. Ini adalah kontak detail saya. Kalau ada apa-apa masalah, boleh kontak saya terus. Ini nombor phone saya. Dan ini adalah nombor office saya. Katalah tak dapat kontak saya dekat nombor ni, boleh kontak saya dekat nombor office saya. Kalau saya ada office, saya akan angkat. Dan ini adalah email saya. Ini adalah email saya. Kalau ada apa-apa masalah berkaitan dengan dokumentasi, contohnya dengan HEA ke ataupun dengan HEP, boleh forward kepada email saya untuk saya ambil tindakan lah. Alright, ini adalah saya punya office dekat tingkat 3. Andai kata semester hadapan dah boleh balik ke kampus. Saya berada di tingkat 3, bilik saya bilik nombor 23. So insyaAllah semoga ada rezeki kamu semua balik ke kampus, so kita boleh belajar face to face. Alright, so saya rasa untuk hari ini itu sahaja. Cuma okay, so kita akan ke agenda yang ketiga, iaitu berkaitan dengan isu-isu yang awak hadapi. Okay, setakat ni ada apa-apa masalah ke yang boleh saya bantu awak? Tentunya dari segi registration ke? So far tak ada. So far tak ada okay. Alright, dah dapat jadual ke? Dah sir. Dah So untuk hari Ahad sehingga hari Khamis, hari apa yang awak betul-betul available? Maksudnya ada masa lebih kurang dalam 1 jam. Apa? Okey.
dalam jadual awak tu, hari apa yang awak ada masa senggang lah dalam masa 1 jam? Sejam. Tak sejam pun, dalam setengah jam. Ada ke? Khamis lah kot. Khamis pukul berapa Okey, yang lain ada jadual ke? Khamis petang free, okey. Petang Okey, jadi andai kata ada apa-apa masalah yang awak nak jumpa saya hari Khamis petang, boleh WhatsApp saya. And then kalau nak bincang secara berdepan, secara virtual ni, saya akan buka lah sesi Google Meet untuk awak tanyakan soalan. Okey, untuk explanation saya berkaitan dengan subjek-subjek daripada part 1 sampai part 5 tadi, semua faham ya? Faham sir. Faham sir. Okey. Itu saya nak ucapkan selamat datang ke UiTM Pasir Gudang. Tahniah sebab awak adalah pelajar-pelajar terpilih. Kalau awak rasa bidang pengangkutan ni mungkin macam tak pernah dengar, tapi sebenarnya setelah macam saya sini awak dalam bidang pengangkutan, saya belajar degree in transportation. Sebenarnya bidang kita ni dia banyak potensi dan juga opportunity. Kalau awak tengok sepanjang PKP hari itu pun, kalau awak baca berita, awak perasan bidang logistik adalah salah satu bidang yang dibenarkan untuk beroperasi. Itu maknanya petandanya bahawa kita punya bidang ni adalah bidang yang penting dalam bidang ekonomi. Okay. Kalau ada apa-apa masalah, jangan segan untuk kontak saya. Saya ada satu tugasan untuk semua, tapi saya akan post dalam grup WhatsApp nanti. Saya nak minta semua untuk post dekat Padlet your biodata, nanti saya akan postkan dalam grup nanti. Alright, so setakat ni ada apa-apa soalan ke? Tak ada sir. Tak ada. Tak ada sir. Alright, okay. So saya ucapkan selamat datang dan tahniah sekali lagi. InsyaAllah semoga semester pertama awak ni semangat untuk belajar tu masih lagi berkobar-kobar, dan terima kasih kerana hadir hari ini. Saya ucapkan selamat belajar dan insyaAllah kalau ada rezeki kita jumpa lagi. Okay. Setakat itu saja, kita sudahi kita punya majlis dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Okey. Jadi saya kelas is dismiss. Terima kasih semua. Terima kasih sir. Thank you sir. Thank you, sir. Thank you sir. Thank you, sir. Thank you sir. Thank you, sir. Terima kasih, sir.